Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Alia Syazwani, merupakan seorang clinical and food service dietitian di salah sebuah hospital swasta di Sabah. Untuk anda semua yang menonton video saya, pernahkah anda dengar mengenai climate friendly diet atau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai diet mesra iklim? Apa benda climate friendly diet tu? Okey, jadi bersempena dengan World Health Day yang bertemakan Protecting Health from Climate, saya akan terangkan secara umum mengenai climate friendly diet. Okey, climate friendly membawa maksud yang tidak membahayakan alam sekitar, terutama sekali dengan tidak menjadikan perubahan iklim menjadi lebih teruk dengan menghasilkan karbon dioksida yang berlebihan dan sekaligus menyebabkan pemanasan global. Okey, climate friendly diet ini selalunya aim untuk kita tingkatkan pengambilan sayur dan juga buah-buahan, produk bijirin dan ikan, serta mengurangkan pengambilan lemak dari produk tenusu yang tinggi lemak, daging dan produk yang mengandungi gula. Ini sejajar juga dengan piramid makanan Malaysia yang terbaru, iaitu Piramid Makanan Malaysia 2020 yang menekankan konsep pengambilan sayur dan juga buah-buahan dalam diet anda seharian. Berdasarkan kajian Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam iaitu SW Corp mendapati rakyat Malaysia terutamanya dikatakan terlampau membazir selepas kira-kira 3,000 tan atau 3 juta kilogram sisa makanan dibuang setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Tahukah anda pembaziran sisa makanan merupakan salah satu penyebab yang akan memburukkan lagi situasi pemanasan global dunia dan fenomena perubahan iklim yang dihadapi dunia kita sekarang. Macam mana benda ni boleh berlaku? Okey, proses ini berlaku apabila terdapat lambakan sisa makanan dari setiap isi rumah yang anda lihat mungkin sedikit dan tidak memberi apa-apa kesan atau perubahan terhadap tapak pelupusan sampah selain ia gagal diuraikan dalam tempoh tertentu. Okey, jenis makanan yang berbeza akan menyumbang kepada kesan tahap iklim yang berbeza, di mana kita akan nampak perbezaan yang ketara untuk pelepasan gas rumah hijau, jenis makanan yang berbeza. Okay, contohnya antara produk sumber haiwan seperti daging dan cheese, sumber sayuran dan bijirin penuh. Maksudnya di sini apabila kita melakukan pembaziran makanan, maka jejak karbon yang dihasilkan juga akan mempengaruhi iklim kita. Okey, jumlah pelepasan gas rumah hijau yang dihasilkan oleh produk makanan pula kita panggil sebagai Foods Carbon Footprint atau jejak karbon makanan. Okey, jejak karbon makanan atau pemanasan global merupakan salah satu daripada beberapa kategori impak ataupun kesan. Okey, apakah tips untuk memilih makanan bagi diet rendah iklim? Pertama, pilih makanan yang mengandungi jejak karbon yang rendah. Macam mana nak tahu yang makanan kita makan tu ada jejak karbon yang rendah? Senang sahaja, iaitu dengan cara kita mengamalkan Rule of 5 N's. Okey, N yang pertama ialah nearby. Bermaksud kita membeli makanan yang dihasilkan oleh petani yang tinggal berdekatan dengan kita ataupun kita ke pasar yang lebih dekat dengan kita. Ini bagi mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pengangkutan makanan ke seluruh dunia. Okey, yang kedua ialah naked. Naked di sini bermaksud pilih makanan yang tidak mempunyai ataupun kurang bungkusan. Contohnya, ketika kita membeli di pasar raya, pastikan kita membawa shopping bag kita sendiri dan elakkan menggunakan plastik yang disediakan. Ketiga ialah nutritious. Yang ini pasti ramai yang tahu, cuma susah nak mengamalkannya, iaitu dengan cara kita membeli makanan yang tinggi nutrien dan rendah bahan pengawet serta bahan kimia yang lain. Contoh, apabila kita membeli makanan dalam tin, tarikh luput makanan tin selalunya mempunyai jangka masa yang panjang, bukan? Okey, ini bermaksud
bahan pengawet yang telah disimpan bagi memastikan kesegaran makanan tersebut. Juga besar kemungkinan kandungannya tinggi. Bukan sahaja tinggi garam, malah kalau kita ambil dalam jangka masa yang panjang akan merisikokan kita kepada penyakit hipertensi. Okey, and yang keempat ialah new now. Okey, point ini lebih kepada orang yang ada kebun sendiri dan orang yang tinggal dekat dengan petani yang menanam pelbagai buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, seeloknya makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran pada waktu mereka tumbuh supaya kita mengurangkan risiko pencemaran dan pengurangan jejak karbon makanan. Yang terakhir ialah natural, di mana seboleh-bolehnya kita kena memilih ataupun produk makanan yang organik untuk makanan yang dihasilkan secara holistik tanpa apa-apa input kimia. Nampak kan kelima-lima poin tersebut mengajar kita untuk supaya tidak selalu membazir makanan dan juga memilih makanan yang tidak sihat. Okay? Kesimpulannya, semakin kurang pemprosesan sesuatu makanan, maka semakin kuranglah jejak karbon makanan yang terhasil. Apa yang paling penting, kita sama-sama cuba mengelakkan diri daripada membazir makanan bagi mengekalkan iklim dan juga mengurangkan pemanasan global. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Bye!